Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya rabbana idza syi'ta sahla. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بالإخلاص وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala dalam kita hadir majlis ilmu hari ini. Duduk dalam majlis ilmu hari ini bukan kerana sebab yang lain. Bahkan kita duduk dalam majlis ilmu hari ini, tuan-tuan puan-puan, semata-mata mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah tuan-tuan dan puan-puan betapa besarnya ganjaran pahala yang Allah Taala janjikan bagi tuan-tuan dan puan-puan sekiranya kita hadir ke majlis ilmu hari ini dengan niat yang ikhlas. Di dalam Al-Quran dan hadis banyak disebutkan tentang kelebihan orang yang belajar ilmu agama. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala berfirman, mafhumnya Allah Ta'ala angkat darjat orang beriman yang dikurniakan ilmu pengetahuan oleh Allah dengan beberapa darjat. Maksudnya orang beriman yang ada ilmu, darjat dia lagi tinggi daripada orang beriman yang tak ada ilmu, yang jahil. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Maksudnya tidak sama. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak disebutkan tentang kelebihan orang yang belajar ilmu agama. Sebahagian orang bila bulan puasa dia jadi lemah nak buat amal soleh. Dia jadi tak larat, jadi lemah. Buat amal soleh yang kita mampu buat, yang mudah. Antaranya ni, duduk dalam majlis ilmu dengan niat yang ikhlas. Pahalanya besar. Besar mana pahalanya? Sekarang kita akan sebutkan berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada seorang sahabat. Sahabat ni nama dia Abu Dzar Al-Ghifari. Biasa dengar kan Abu Dzar. Nabi kata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, Ya Aba Dzar, la an taghduwa fatata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Wahai Abu Dzar, Nabi kata, kamu pergi belajar satu ayat daripada Al-Quran, itu lebih baik bagi kamu daripada solat sunat 100 rakaat. Wala an taghduwa fatata'allama baban minal ilm khairun laka min an tusalliya 1000 rakaah. Dan Nabi kata, kamu pergi belajar satu bab daripada ilmu agama lebih baik bagi kamu daripada solat sunat 1000 rakaat. Ini dalam hadis. Ini bukannya saya reka. Ini wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak ucapkan perkara agama melainkan dengan wahyu daripada Allah. Allah Taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi tak ucapkan perkara agama melainkan dengan wahyu daripada Allah. Dengan wahyu Nabi bagi tahu bahawa orang yang pergi belajar satu bab daripada ilmu agama, macam tuan-tuan buat sekarang, ganjaran pahalanya lebih besar daripada solat sunat 1000 rakaat. Tuan-tuan bayangkan, duduk dalam aircon, kapet tebal pula,
Ada kursi pun sekarang kan, kursi duduk atas lantai. Selesa. Saya pun cari kursi ni. Selesa. Kalau tak kita lengah kan. Duduk dengar, hadir. Syaratnya apa? Hadir. Belajar satu bab daripada ilmu agama. Tak semestinya masa yang lama. Boleh jadi 20 minit, boleh jadi setengah jam. Boleh jadi kurang daripada itu. Tapi kita belajar satu bab daripada ilmu agama, Nabi bagi tahu ganjaran pahalanya lagi besar daripada solat sunat berapa rakaat? 1000 rakaat. Tapi ramai orang tak tahu, tuan-tuan. Pasal itu ramai orang tak semangat nak belajar ilmu agama ni. Tuan-tuan tengok bulan puasa, ada buat solat tarawih, dan ada juga masjid yang selain daripada solat tarawih ada buat majlis ilmu, betul tak? Cuba tengok, bila solat tarawih ada orang, bila majlis ilmu kadang orang keluar. Apa pasal? Tarawih 20 rakaat, minum air kan? Tarawih 20 rakaat. Tak sampai 1000, tak sampai 100 pun. Duduk dalam majlis ilmu, belajar satu bab daripada ilmu agama, Nabi bagi tahu ganjaran pahalanya lagi besar daripada solat sunat 1000 rakaat. Jadi jangan kita lepaskan majlis ilmu sedangkan kita sibukkan diri kita dengan solat sunat. Tak. Kalau antara dua, majlis ilmu dengan solat sunat, dahulukan yang mana? Majlis ilmu. Sebab ni pahala dia lagi besar. Tak ada majlis ilmu, buatlah solat sunat. Jangan lepaskan pula. Apa kebaikan kita mampu buat, kita buat. Jadi kalau seorang ini hadir ke majlis ilmu dengan niat yang ikhlas kerana Allah Ta'ala, dia hadir majlis ilmu tu bukannya kerana manusia. Dia hadir majlis ilmu tu bukan supaya orang puji dia. Bukan juga dia duduk dalam majlis ilmu ni sekadar duduk. Dia tak niat apa-apa dalam hati. Duduk je lah. Tak niat apa-apa dalam hati. Tak. Kalau macam tu tak dapat pahala. Kena duduk dalam majlis ilmu, hadirkan niat dalam hati. Aku hadir ini untuk dapat redha daripada Allah, baru dapat pahala. Nabi kata innamal a'malu binniyat. Amalan itu dikira berdasarkan kepada niat. Jadi kalau seorang tu pergi belajar satu bab saja daripada ilmu agama, bukan satu kitab, satu bab saja daripada ilmu agama, dia dapat ganjaran pahala yang Nabi kata lebih besar, bukan sama besar, lebih besar daripada solat sunat 1000 rakaat. Jadi belajar ilmu agama, hadir majlis ilmu ni merupakan antara amalan yang mudah, tapi ganjaran pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu hadis. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bagi tahu. Nabi kata man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menelusuri, siapa yang menempuh suatu jalan untuk tuntut ilmu agama, maka dengan sebab itu Allah mudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Kita nak masuk syurga, dan kita nak sangat jalan kita masuk syurga tu dimudahkan oleh Allah. Dan Nabi bagi tahu dah cara dia. Dan ingat, Nabi tak ucap perkara agama melainkan dengan wahyu daripada Allah. Nabi dah bagi tahu cara dia. Kalau kita nak masuk syurga, kita nak jalan kita masuk syurga tu dimudahkan oleh Allah, Nabi dah bagi tahu cara dia. Cara dia apa? Pergi belajar ilmu agama. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bagi tahu. Nabi kata, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja'. Nabi kata siapa yang keluar untuk menuntut ilmu agama, maka dia berada di jalan Allah sehinggalah dia pulang. Dan dalam hadis yang lain Nabi kata man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah nakkan kebaikan bagi dia, maka Allah kurniakan kepada dia kefahaman dalam ilmu agama.
Siapa yang Allah nak kebaikan bagi dia, siapa yang Allah kehendak kebaikan untuk dia, Allah kurniakan kepada dia apa? Kefahaman dalam ilmu agama. Macam mana nak faham ilmu agama? Apakah sebab untuk seorang itu faham ilmu agama? Hadir majlis ilmu. Sebab itulah kata ulama, difahami daripada hadis ini, sesiapa yang Allah kehendak kebaikan baginya, Allah jadikan dia bersungguh-sungguh dalam tuntut ilmu agama. Siapa yang dapati diri dia semangat nak belajar ilmu agama, itu petanda kebaikan, itu petanda Allah nakkan kebaikan bagi dia. Maka ikhlaskan niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Jangan duduk saja tuan-tuan. Jangan duduk saja. Duduk dalam keadaan kita conscious, dalam keadaan kita sedar dalam hati kita, aku duduk ni untuk dapat redha daripada Allah. Dan siapa yang hadir ke majlis ilmu, maka dia akan didoakan oleh para malaikat dengan kebaikan sehinggalah habis majlis. Sebab itu bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita rasa tenang, kita rasa aman kalau kita hadir dengan niat yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti baru semalam kita minta kepada Allah. Macam baru semalam kita doa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Macam baru semalam kita doa kepada Allah, ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dan sekarang kita sudah pun berada di fasa-fasa akhir daripada bulan Ramadan. Dan boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir yang Allah kurniakan kepada kita. Dan boleh jadi ini adalah hari terakhir Ramadan untuk kita. Berapa ramai saudara-saudara kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan, dalam keadaan dia menyangka esok dia masih hidup untuk beribadah pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan keampunan daripada Allah. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu secara tepat berapa ramai hamba Allah yang diampunkan dosa-dosanya pada bulan ini. Yang pastinya Nabi SAW bersabda, bu'dan liman adraka Ramadan walam yughfar lahu. Nabi SAW kata, alangkah ruginya orang yang sempat masuk Ramadan tapi dia tidak diampunkan oleh Allah. Alangkah ruginya orang yang sempat masuk Ramadan sedangkan dosa dia tidak diampunkan oleh Allah. Dalam keadaan banyak hamba Allah yang diampunkan pada bulan Ramadan, alangkah ruginya kita kalau kita sempat masuk Ramadan tapi dosa kita tidak diampunkan oleh Allah. Dosa kita ni banyak, tuan-tuan puan-puan. Kalaulah Allah Ta'ala jadikan dosa kita ini ada bau yang busuk, pasti manusia tak akan duduk dekat dengan kita. Bukan sebab social distancing, tapi sebab busuknya dosa kita. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tutup aib kita sehingga manusia mampu pandang kita dengan pandangan kemuliaan, sehingga manusia sanggup cium tangan kita. Kalaulah Allah Ta'ala zahirkan dosa-dosa yang telah kita lakukan, pasti manusia tidak akan pandang kita dengan pandangan kemuliaan. Maka rebutlah keampunan Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini, tuan-tuan, dengan taubat dengan cara yang betul dan dengan amal soleh. Kerana sebahagian dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab amal soleh yang kita lakukan. Jadi bulan Ramadan ramai orang semangat nak buat amal soleh. Kita nampak bulan Ramadan betapa senangnya surau kita ni nak kumpul collection, nak buat donation
untuk iftar, untuk sahur, untuk bagi kepada fakir miskin contohnya, atau anak yatim, senang. Kenapa? Bukankah manusia yang sama ada juga pada selain bulan Ramadan? Tapi kenapa bulan Ramadan mereka semangat nak bagi sumbangan? Antara sebabnya kata ulama, bulan Ramadan hati manusia jadi lembut. Sebab perut banyak berlapar. Antara kebaikan banyak berlapar adalah hati jadi lembut. Bila hati jadi lembut, rasa semangat nak buat amal soleh. Itu pasal kita tengok bulan Ramadan masjid surau penuh. Kita tengok bulan Ramadan ramai orang cari pondok-pondok, pusat tahfiz anak yatim nak bagi sumbangan. Kita tengok bulan Ramadan ramai orang semangat ambil Al-Quran. Al-Quran yang berada di masjid surau di rumah yang selama ni hanya tersusun di rak. Bulan Ramadan manusia ambil dan baca. Tapi satu peringatan yang penting yang saya nak sebutkan pada hari ini tuan-tuan, dalam semangat kita nak buat amal saleh, jangan kita lupa satu perkara yang penting. Apa dia? Semangat saja tak cukup. Kita perlu buat ibadah tersebut dengan ilmu. Kalau seorang itu buat ibadah dalam keadaan jahil, dia main redah saja, dia main sembrono, SS tahu SS, syok sendiri, boleh jadi dia sangka dia buat amal saleh, sebenarnya dia buat perkara yang haram. Kalau seorang itu semangat ada, tapi tak dipandu dengan ilmu, boleh jadi dia sangka dia buat amal saleh, sebenarnya amal saleh itu tidak diterima. Saya bagi contoh. Bila masuk bulan Ramadan, antara amal saleh yang ramai orang suka nak buat, apa dia? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran bagus. Nabi SAW sebutkan dalam hadis, perumpamaan orang beriman yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma. Tuan-tuan duk makan kurma buka puasa. Nabi ibaratkan orang beriman yang tak baca Quran macam buah kurma. Tak ada bau. Kurma ada bau ke? Tak ada. Tak ada bau, tapi rasanya manis. Dan Nabi kata perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah. Apa benda buah utrujah? Tak ada dalam bahasa Melayu. Tak ada kat Malaysia buah utrujah. Balik search kat internet. Rupa dia macam lemon, tapi dia ada kedut-kedut macam limau purut. Tapi warna dia, rupa dia macam lemon, tapi dia ada kedut-kedut tu macam buah limau purut. Itu namanya buah utrujah. Tak ada kat Malaysia ni. Saya tak jumpa lagi bahasa Melayu dia. Buah utrujah. Nabi kata perumpamaan orang beriman yang baca Al-Quran macam buah utrujah. Baunya harum, dia ada bau wangi, dan rasanya manis. Jadi orang beriman yang baca Al-Quran lagi baik daripada orang beriman yang tak baca Quran. Dalam hadis yang lain Nabi kata, sesiapa yang membaca Al-Quran, dia mendapat 10 kebaikan daripada setiap huruf dalam Al-Quran. Nabi kata, aku tak maksudkan alif lam mim sebagai satu huruf. Nabi kata alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini antara hadis yang menyebutkan kelebihan orang yang baca Quran. Jadi ramai orang jadi semangat nak baca Quran, khususnya bulan Ramadan. Tapi tuan-tuan, semangat tu bagus, tapi kena pandu dengan ilmu. Sebahagian orang mereka sangka mereka dapat pahala yang banyak dengan sebab bacaan Al-Quran mereka. Sebenarnya mereka mendapat dosa yang banyak dengan sebab bacaan Al-Quran mereka. Macam mana tu? Macam mana ada orang yang dapat dosa bila baca Al-Quran? Kata ulama, untuk seorang itu dapat pahala atas bacaan Al-Quran dia, antara syaratnya mesti dia baca dengan betul. Kalau kita tak pandai baca Al-Quran, sama ada kita cari orang yang boleh ajar kita Quran, kita baca dia semak, ataupun kita dengar orang baca Al-Quran,
Atau kita tengok Al-Quran. Surah tuan-tuan ada buat tadarus ke? Ada kan? Kita tak pandai baca Quran contoh. Ada orang buat tadarus. Kita duduk sekali cakap, aku tak pandai baca Quran, tapi aku nak dengar. Kita tengok Quran, dia orang yang baca. Dapat pahala. Guru saya Syekh Abdullah Al-Abdari rahimahullah, dia hafal Al-Quran macam kita hafal nama kita. Lancar, macam air. Tapi kadang-kadang dia minta bila dia baca Quran, dia tengok Quran juga. Kita bila baca nama kita tengok kertas juga ke? Tak ada. Tapi Syekh ini, dia tahu, dia ada ilmu. Walaupun dia hafal Quran macam dia hafal nama dia, tapi dia tengok juga Quran kadang-kadang untuk dia dapat keberkatan melihat Al-Quran. Nampak tak? Jadi kalau seorang tu tak pandai baca Quran, jangan dia ambil juga Quran baca sendiri dalam keadaan dia baca dengan salah. Seperti dia tukar antara huruf ha dengan ha, dia tukar huruf kaf dengan qaf, dia tukar huruf hamzah dengan ain, dia tukar huruf za dengan za. Ini antara kesalahan yang haram dibuat ketika baca Al-Quran. Kalau kita belajar ilmu fardu ain tuan-tuan puan-puan, kita tahu antara maksiat lidah ulama kata adalah membaca Al-Quran dengan salah. Seperti kesalahan yang saya sebutkan tadi. Jadi siapa di kalangan tuan-tuan yang tak pandai baca Al-Quran, jangan rasa down pula saya pesan ni. Kita dah bagi option. Siapa tak pandai baca Quran, sama ada dia pergi cari ustaz, ajar dia. Jadi dia baca tu, ustaz tu betul kan? Kalau dia baca salah. Ataupun dia dengar orang baca Quran, atau dia tengok Al-Quran, atau dia buatlah amal soleh yang lain. Amal soleh ada banyak. Tapi jangan buat ibadah dengan cara yang salah. Itu yang saya kata tadi. Kalau seorang tu dia buat ibadah dalam keadaan jahil, boleh jadi dia sangka dia buat amal soleh, sebenarnya dia buat perkara yang haram. Contoh yang lain. Bulan Ramadan juga ramai orang semangat nak bagi sedekah, nak bagi sumbangan, nak bagi infak. Ada yang sikit, ada yang banyak, ada yang duit, ada yang selain daripada duit. Pun perlu kepada ilmu. Sebahagian orang, dia bagi sumbangan ribu-ribu ringgit, tapi tak dapat pahala, dia dapat dosa besar. Macam mana tu? Macam mana pula bagi sedekah dapat dosa besar? Kerana dia bagi sedekah dalam keadaan riya. Wal'iyadzubillah. Itu penting kita jaga niat kita. Ulama kata amal soleh yang kita buat, selagi kita mampu sembunyikan, kita sembunyikan. Orang Melayu dulu-dulu kata apa? Bagi sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Bukannya bagi sedekah tangan kiri masuk poket. Maksudnya bagi sedekah tu orang tak tahu. Family kita tak tahu pun tak ada masalah. Bukannya dia orang yang akan bagi kita pahala. Allah yang bagi kita pahala. Tapi sebagian orang zaman sekarang semua dia nak hebahkan. Ini perkara yang membahayakan dia. Tak semestinya orang yang post kebaikan dia buat di social media itu riak. Tak semestinya. Tapi saya kata, ulama kata apa? Kalau dia buat seperti itu membahayakan dia. Takut-takut dia gelincir dalam riak. Tuan-tuan bayangkan bahayanya riak ini. Riak ni dosa besar, bukan dosa kecil. Jumlah dosa besar kata Nabi SAW ila sab'ini aqrab, hampir 70. Antaranya dosa besar, antaranya riak. Apa maksud riak? Sebagian orang tak faham maksud riak. Dia ada kawan dia beli kereta baru, dia kata riak lah tu. Itu bukan riak. Riak tu apa? Riak ni kata ulama, ar-riya huwa amalun li ajlin nas. Riak adalah melakukan sesuatu amal soleh kerana manusia, iaitu supaya manusia puji dia. Buat amal soleh supaya manusia puji. Itu namanya riak. Dan kalau satu amal soleh itu dibuat beriringan dengan riak, ia membatalkan pahala amal soleh itu. Dan riak ni antara dosa besar, bukan dosa kecil. Tonton bayangkan bahayanya riak. Ada seorang ni, dia datang solat Jumaat kat sini, dia main solat Jumaat, tabung lalu depan dia.
Dia pun cek poket dia, apa ada. Lupa nak buh dalam poket siap-siap. Cek apa ada. Tengok-tengok adalah duit RM1. Atau ada duit baki 10 sen dalam poket dia. Ada 10 sen je ni. Tapi dia tak nak terlepas pahala sedekah. Dia takut kalau balik nanti lupa. Jadi dia terus ambil 10 sen dalam poket dia. Dia boh dalam tabung tu. Dalam hati dia, dia niat supaya Allah redha dekat dia. Dia dapat pahala. Walaupun dia bagi berapa? 10 sen je. Orang yang kedua, dia bagi sedekah 10,000 dekat surau kita contoh. 10,000 dia bagi kat surau kita. Dia bagi dekat pengurusi. Dia kata pengurusi ambil ni 10,000 cek untuk imarah program Ramadan, bulan Ramadan ni, untuk surau kita. 10,000 dia bagi. Waktu dia bagi kat pengurusi itu, dia niat dalam hati dia, pujilah aku, banyak bagi ni. Walaupun dia bagi 10,000, tapi kalau dia bagi 10,000 ringgit tersebut supaya orang puji dia, bukan saja dia tak dapat pahala, duit pun habis. 10,000 tu habis, pahala pun tak dapat. Dapat dosa besar pula. Wal'iyadzubillah. Ini bahaya orang yang tak belajar ilmu fardu ain. Siapa tak belajar ilmu fardu ain, boleh jadi dia jatuh dalam perkara haram tanpa dia tahu. Sebab itu tuan-tuan, setiap kali nak buat amal salih, ingatkan diri kita untuk ikhlaskan niat kerana Allah Ta'ala. Dan syarat paling utama untuk amal salih kita diterima oleh Allah adalah mengenal Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali kata, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Amal ibadah tidak diterima, rejected, melainkan daripada orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah, amal saleh hanya diterima daripada orang yang beriman, hanya diterima daripada orang yang kenal Allah. Macam mana cara nak kenal Allah? Cara kenal Allah bukannya dengan menggambarkan atau membayangkan Allah, tidak. Nabi SAW kata, la fikrata fir Rabb, tidak boleh menggambarkan Allah. Apa yang kita gambarkan dalam fikiran kita, sama ada perkara itu betul-betul ada, wujud, atau sekadar khayalan, imajinasi, itu adalah makhluk. Allah tidak boleh digambarkan dalam fikiran. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah bukan seperti itu. Apa yang tergambar dalam fikiran kita, Allah bukan macam tu. Jadi cara kenal Allah bukannya dengan menggambarkan Allah. Wajib kita kenal Allah. Dan cara kenal Allah adalah dengan mengenal sifat-sifat Allah. Itulah orang-orang dulu, orang alim dulu tekankan kita belajar sifat 20 untuk kita kenal Allah. Saya ajar budak-budak zaman sekarang, ramai tak tahu pun sifat 20 tu apa. Kalau lapis tuan-tuan ni, walaupun tak pandai nak hurai, tapi tahu sifat 20. Boleh sebut. Nyanyi pun nyanyilah, tapi boleh sebut. Budak-budak sekarang nak sebut pun tak tahu sebahagiannya. Subhanallahil azim. Wajib kita kenal Allah. Kenal Allah dengan mengenal sifat Allah. Antara sifat Allah adalah mukhalafatuhu lil hawadith. Allah tidak sama dengan makhluk. Makhluk ni lemah. Kalau Allah sama dengan makhluk, maka Allah pun lemah. Makhluk ni diciptakan. Kalau Allah sama dengan makhluk, maksudnya Allah pun diciptakan juga. Allah tak sama dengan makhluk. Allah tidak disifatkan dengan sifat makhluk. Antara sifat makhluk apa? Bergerak, diam, berjalan, berlari, itu semua sifat makhluk. Naik, turun, itu semua sifat makhluk. Yang turun pada 1/3 malam itu adalah rahmat Allah, bukannya Allah. Antara sifat makhluk lagi berjisim. Allah bukannya jisim. Antara sifat makhluk lagi perasaan. Allah tak disifatkan dengan perasaan. Akal juga makhluk. Allah tidak disifatkan dengan berakal. Antara sifat makhluk lagi, ada anggota badan, ada anggota tubuh. Allah tak disifatkan dengan sifat makhluk. Allah tidak ada anggota badan. Allah tidak ada rupa, tidak ada saiz, tidak ada ukuran. Allah tidak ada warna.
Allah tidak boleh digambarkan dalam fikiran. Allah ciptakan kita. Kita di satu tempat. Allah juga ciptakan udara. Udara berada di mana-mana. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah bukannya di satu tempat, Allah bukan di mana-mana tempat. Bahkan Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Bukan di satu tempat, bukan di mana-mana tempat. Kalau ada seorang ni tuan-tuan, bulan Ramadan, setiap hari dia datang surau buat tarawih. Dia bagi sedekah ribu-ribu ringgit. Dia solat 5 waktu di masjid. Tapi dia meyakini Allah sama dengan makhluk, tidak diterima daripada dia amal saleh. Dia meyakini Allah di atas arash atau atas langit atau dalam Kaabah, tidak diterima daripada dia amal saleh. Dia bukan orang Islam, sekalipun dia sangka diri dia Islam. Jadi ini bahayanya. Kalau seorang itu dia buat ibadah tanpa ilmu. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ambil berat, bagi tumpuan untuk buat amal saleh dengan ilmu. Dan ilmu yang paling penting untuk kita belajar adalah ilmu fardu ain, yang merangkumi satu kadar daripada ilmu tasawuf, satu kadar daripada ilmu fiqh, dan satu kadar daripada ilmu tauhid. Dan apa yang saya sebutkan tadi tentang baca Al-Quran, tak boleh baca Quran dengan salah, macam yang saya sebut tadi itu antara maksiat lidah, itu termasuk dalam ilmu fardu ain yang sepatutnya kita semua tahu. Yang saya sebut tadi, kena sucikan niat kita daripada riak bila amal soleh. Belajar tentang riak itu termasuk dalam amal soleh. Belajar tentang riak itu termasuk dalam ilmu fardu ain yang wajib kita belajar, yang sepatutnya kita semua tahu. Dan saya sebut tentang beriman tadi itu, tentang Allah tak sama dengan makhluk, itu juga termasuk dalam ilmu fardu ain yang sepatutnya kita semua tahu, kita belajar. Nabi SAW kata, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu fardu ain ini wajib atas setiap muslim. Maka ini pesanan saya untuk hari ini, kerana saya dapati ramai orang zaman sekarang dan banyak masjid surau hari ini tak ambil berat untuk buat kuliah-kuliah ilmu fardu ain. Sebahagiannya buat kuliah hadis, buat kuliah tafsir, buat kuliah usul fiqh pun ada, fiqh jenayat pun ada. Tapi tak ada kuliah ilmu fardu ain. Sedangkan masyarakat kita sangat-sangat dahagakan ilmu fardu ain. Maka saya pesan kepada tuan-tuan puan-puan, buatlah amal saleh dengan ilmu, dan ilmu yang paling penting untuk kita belajar adalah ilmu fardu ain, lebih-lebih lagi ilmu tauhid untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Belajar sifat 20. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma ja'alna min utaqa'i Ramadan. Allahumma arzuqna ru'yata laylatil qadr wa makinna min ad-du'a'i fiha ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin khitamana. اللهم أحسن ختامنا وأدخلنا الجنة بلا عذاب. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.